Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimi bil kulliyati wal juz'iyat, al-muttasifi subhanahu wa ta'ala bi jami'il kamalat. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-mukhalifu lil hawadithi fi zati was sifat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi zawil majdi wal karamat. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa sabat zihni al-aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Hidayatul Rahman karangan Al-Alim Syekh Haji Abdul Latif Ibnu Haji Tambi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ilmu Tauhid adalah ilmu yang amat penting, kerana dengan Tauhid inilah seseorang tersebut boleh terselamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kegembiraan sama ada di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Yang memberi maksud sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah di atas tauhid, di atas akidah dan iman. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan turun di kalangan para malaikat yang begitu ramai ke atas mereka yang istiqamah ini di atas tauhid ketika waktu menghadapi sakaratul maut. Maka para malaikat berkata, alla takhafu, janganlah kalian semua takut, wala tahzanu, dan jangan kalian semua berasa sedih, wa abshiru, berita gembiralah ke atas kamu sekalian, bi jannatil lati kuntum tu'adun, dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Ini pentingnya ilmu tauhid. Mereka yang sabat tetap di atas tauhid, akidah yang sahihah, turunnya para malaikat yang begitu ramai mengiringi orang yang nak meninggal dunia ini dan diberikan berita gembira syurga yang disampaikan kepada mereka ini sebagai pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97,
menunjukkan bahawa mereka yang berakidah yang sahihah ini mendapat kegembiraan dan kebahagiaan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yang memberi maksud man 'amila salihan, barang siapa yang beramal dengan amal yang saleh, sama ada di kalangan lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan ianya beriman, iaitu tauhid, beramal dengan amal saleh, dan mereka ini dalam keadaan mu'minun, beriman dengan iman yang sahih, falanuhyiyannahu, pasti kami akan berikan kehidupan kepada mereka itu, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Mereka yang bertauhid kepada Allah, janji Allah berikan kebahagiaan kepada mereka. Mereka yang tidak bertauhid kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan janji baik kepada mereka. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu pada malam ini kita menyahut firman Allah, kita mempelajari ilmu tauhid menerusi kitab Hidayatul Rahman. Kita masih lagi membicarakan berkaitan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ketahui olehmu wahai yang menuntut ilmu kalam, ketahui olehmu memberi maksud supaya mengambil perhatian. Di dalam bahasa Arab, i'lam ini ialah dinamakan kalimatul i'tina, kalimah yang menunjukkan supaya orang yang mendengar yang mengambil perhatian sungguh-sungguh. Bagi mereka yang menuntut ilmu tauhid, hendaklah mengambil perhatian. Apa yang diambil perhatian? Bahawa segala sesuatu itu empat bahagi. Sesuatu iaitu syai', dan disebut anna syai'a, sesuatu ini ada empat bahagi. Timbul persoalan, adakah Allah itu termasuk sesuatu? Ini khilaf di kalangan para alim ulama. Kalau kita kata Allah itu sesuatu, maka sama dengan makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala tak sama. Kalau Allah itu adalah sesuatu, maka dia boleh binasa. Ini panjang pembahasan di kalangan para ahli ulama. Bolehkah kita nisbahkan Allah itu sesuatu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiada sesuatu itu akan binasa melainkan zat Allah. Jadi Allah juga menyebut sesuatu, tetapi sesuatu yang disebut oleh Allah itu bukanlah ianya arad, dan dia bukanlah dia benda jisim, dan bukan ianya adalah berjirim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sesuatu, laisa kamitslihi syai'. Jadi apabila telah kita bahaskan sifat wujud pada pengajian yang lepas, itu sifat nafsiyah, berbeza pandangan di kalangan ulama-ulama tauhid di antara Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi dari sudut sifat wujud. Abu Mansur Al-Maturidi berbeza pandangan dengan Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan kata wujud ialah sifat nafsiyah, sifat iaitu pada zat, diri zat itu ialah wujud, bukanlah satu sifat yang tambah daripada zat. Wujud itu ialah nafsu zat, zat itu ialah wujud, begitu. Oleh sebab itu dinamakan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah nafsu zat itu, dia wujud, bukan satu sifat yang lain yang tambah daripadanya. Kerana wujud bukan satu sifat seperti sifat ma'ani. Kerana sifat ma'ani ialah sifat wujudiyah, iaitu sifat yang tambah yang berdiri pada zat. Tetapi wujud di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, nafsu zat itu ialah wujud,
nafsu zat itu wujud. Ini khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Walau bagaimanapun kita tidak membicarakan begitu panjang masalah khilaf ini, hanya kita beriman Allah itu adalah wujud, iaitu subutiyah wujud. Sifat nafsiyah termasuk sifat subutiyah, benar-benar Allah itu memang sungguh ada, begitu, benar-benar sungguh Allah itu wujud, begitu. Sifat dinamakan sifat subutiyah. Adapun sifat ma'ani dinamakan sifat, iaitu sifat wujudiyah, sifat wujudiyah. Manakala sifat salbiyah dinamakan sifat adamiyah. Adapun sifat sifat maknawiyah disebut sebagai sifat haliyah ataupun sifat subutiyah juga, mengikut di sisi ulama tauhid. Ini istilah di kalangan ulama. Apabila disebut sifat itu ialah sifat adamiyah, maknanya menunjukkan bahawa tidak, gitu. Contohnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah bersifat dengan sifat qidam. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qidam, bermakna sifat salbiyahnya kalau qidam, maka tiadalah permulaan wujud Allah. Bila Allah itu qidam, salbiyahnya, adamiyahnya ialah tidak ada permulaan bagi Allah. Itulah dinamakan adamiyah. Adam mana tidak. Bila sebut salbiyah, Allah bersifat dengan sifat qidam. Apa salbiyahnya? Bahawa Allah tidak ada permulaan baginya. Dinamakan adamiyah. Dinamakan adamiyah. Adamiyah. Ini istilah di dalam ilmu tauhid. Bila sebut salbiyah, kita akan sebut tidak selepas itu. Qidam, tidak ada permulaan, gitu. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, menyalahi yang baru, tidak ada persamaan bagi Allah. Bila Allah bersifat dengan sifat menyalahi yang baru, maknanya tidak ada persamaan. Itulah dinamakan salbiyah, ataupun disebut sifat adamiyah. Sifat adamiyah. Justru itu ulama tauhid menerangkan kepada kita sesuatu ini terbahagi kepada 4. Dia kata, pertama, segala yang maujud itu ialah barang yang sah dipandang. Barang tu mana sesuatu. Orang dulu-dulu dia terjemah barang. Kalau orang mengaji pondok pun sampai sekarang pun, kalau dia terlampau terikat dengan terjemahan pondok, dia terjemah barang juga. Setiap jumpa ma je di barang. Kalau pelajar pondok dia tidak keluar mengaji tempat lain, dia di pondok saja, sampai dia mengajar pun ma ni sesuatu, dia terjemah barang. Sesuai dalam negara kita ni, barang tu ialah sesuatu. Jadi dia terikat. Kalau terjemah pun mubtada bermula juga. Bermula adalah ini memang orang pondok, pure orang pondok, begitu. Dia tak pernah keluar langsung kan. Dia tak pernah keluar. Dia tak pernah menambahkan ilmu di luar lagi. Jadi terjemahannya terlampau terikat dengan kaedah pondok, begitu. Barang inilah mana sesuatu. Segala yang maujud itu iaitu sesuatu yang sah dipandang, sesuatu yang boleh dipandang akan dia dengan mata kepala sendiri, boleh kita pandang dia. Kalau Allah bukakan hijab, nampak. Ini nama dia. Kalau dikatakan dia itu adalah maujud. Maujud ialah ma tasihu ru'yatuhu, sesuatu yang sah dipandang akan dia. Mana ru'yah memang betul nampak. Ru'yah memang betul nampak. Seperti ru'yatul hilal, kita tengok anak bulan, mana betul-betul pergi tengok. Nampak ke tak nampak, mana dia pergi tengok. Kalau nampak, maka betul nampak anak bulan. Kalau tak nampak, tak nampak. Oleh sebab itu kena tengok. Dinamakan ru'yah. Ru'yah. Ma tasihu ru'yatuhu, sesuatu yang sah dipandang, mana boleh nampak betul-betul. Apa dia? Umpama zat Tuhan kita yang maha tinggi dan segala sifat ma'aninya Allah yang akan datang sebutannya. Mana boleh kita nampak Allah? Ya, boleh nampak Allah. Di mana? Dalam syurga. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Nabi SAW bersabda, ma la ainun ra'at,
nampaknya Allah di dalam syurga di akhirat besok tak pernah dipandang oleh mata. Sekarang ni kita nampak begini kan, kita tak, yang kita nampak ni lain apa yang kita nampak, tak pernah dipandang oleh mata. Wala ainun sami'an, yang kita dengar begini tak boleh, maknanya benda yang kita dengar tu tak sama hakikat sebenarnya Allah. Begitu. Kita dengar begini kita dengar macam-macam. Kalau zaman sekarang ni robot, macam-macam jenis robot, semua tu takkan sama ni. Wala uzunun wala khatra ala qalbil bashar, dan tidak ada terlintas oleh hati manusia. Kalau kita terlintas begini ke Allah pun tu bukan juga. Mana Allah laisa kamitslihi syai'. Boleh nampak Allah ialah nikmat paling tertinggi, paling besar ialah melihat Allah di dalam syurga. Melihat Allah dalam syurga. Oleh sebab itu bagi orang yang berpuasa dapat dua kenikmatan. Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dua orang, bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka puasa kerana dapat menyempurnakan ibadat dan telah ditawarkan pahala yang begitu banyak yang tidak terhingga kepada orang yang berpuasa ni. Itu satu nikmat. Itu nikmat ketika berpuasa, dapat menyempurnakan ibadat itu kegembiraan, dapat mendapat pahala itu satu kegembiraan, dan juga gembira kerana dapat bertemu dengan Allah dalam syurga. Allahu Akbar. Mana berdasarkan hadis, ia boleh nampak Allah. Boleh nampak Allah seperti sejelas-jelas sejelas-jelas nampak bulan purnama. Mana betul-betul nampak Allah, dan Allah memberi salam, salamun qaulan min rabbir rahim, surah Yasin. Allah memberi salam, salamun qaulan min rabbir rahim. Salam tu qaulan satu perkataan, mana Allah beri salam seorang-seorang. Min rabbir rahim, dari Tuhan yang maha pemurah. Si anu dia beri salam, seorang ni bagi salam. Satu penghormatan yang Allah berikan kepada penghuni syurga. Kalau orang, contohnya orang besar beri salam kat kita, besar hati kita. Dan kita kata, Tun ingat lagi dengan aku. Agak dah jadi Tun tak ingat, dia ingat aku beri salam. Besar hati kita. Beri selfie, masuk dalam Facebook, begitu. Apatah lagi Allah memberi salam kepada kita, maka Allah ingat kita. Karena kita ini seorang yang patuh, seorang yang taat kepada Allah, maka Allah berfirman salamun qaulan min rabbir rahim. Ini menunjukkan boleh nampak. Bagaimana bentuk? Laisa kamitslihi syai'. Hanya kita tetap beriman. Inilah pembahasan yang pertama. Apabila kita beriman Allah itu wujud, ya boleh nampak. Di antara yang boleh nampak ialah sifat Allah, iaitu sifat ma'ani. Kenapa sifat ma'ani ialah sifat wujudiyah? Iaitu sifat bangsa ada. Sifat bangsa ada. Mana ada qudrah, ada iradah, ada sama, ada basar. Lau kushifa 'annal hijabu la ra'ayna. Sekiranya Allah singkapkan hijab sekarang ini, pasti kita akan nampak. Tapi Allah tidak bukakan hijab kepada kita. Sebab apa kata boleh nampak? Sebab ia adalah sifat wujudiyah, nama dia. Sifat wujudiyah. Ini yang perlu kita fahami. Sifat Allah ni ada. Kalau dibukakan, ya nampak sifat Allah itu. Sifat-sifat ma'ani yang 7. Ini pembahasan yang pertama berkaitan tentang maujud. Nama maujud. Yang kedua, apabila disebut sesuatu dia maujud, ada kala ianya ma'dum, tiada. Ma'dum ialah tiada. Segala yang ma'dum, itu nombor 2. Yang kedua iaitu segala yang ma'dum, iaitu barang yang tiada wujudnya, iaitu sesuatu yang tidak wujud, supaya dapat dilihat akan dia dan tiada pula sabit ia di dalam zihin. Memang tak ada sungguh, sama ada yang nampak depan mata ataupun yang terfikir di pemikiran, memang betul-betul tak ada. Ini dinamakan sifat adamiyah, nama dia sifat adamiyah. Supaya dapat diiktibarkan, supaya kita dapat fardu takdirkan, tak ada. Iktibar ni lah fardu takdirkan. Orang dulu sebut
fardu takdir. Kita takdirkan begini-begini, ya memang benda tu tak ada, tak boleh takdirkan begini. Itu maknanya makdum, benda memang tak ada. Memang benar-benar tak ada, hanya tiada semata-mata. Dia perjelaskan, hanya semata-mata memang tak ada. Umpama semua sifat yang mustahil atas Tuhan kita. Syekh kita menggunakan istilah betul dalam kitab turas ni, mustahil atas. Mustahil atas, memang tak ada sungguh pada Allah begitu. Memang sungguh tak ada pada Allah Ta'ala begitu, iaitu segala sifat yang mustahil. Sifat yang mustahil. Mustahil Allah itu bisu contohnya, mustahil. Kalau istihalatul mustahilat, Allah itu contohnya Allah berkata, mustahil Allah tak berkata, itu istihalah, istihalatul mustahilat, sebagaimana dalam kitab Baqarah. Sebab dalam kitab Baqarah tidak membahas, tidak mengkategorikan mustahil itu sifat. Sebab sifat tu memang sifat mustahil ni memang tak ada, benda tak ada takkan jadi sifat, dia kata. Maka mereka mengkategorikan istihalatul mustahilat itu adalah sifat. Allah tu perkata istihalatul mustahilat, iaitu apa dia? Tak mustahil, tak berkata. Begitu. Kita mustahil Allah itu bisu, kan? Mustahil Allah itu bisu, ini istilah. Siapa nak pakai kata istihalatul mustahilat, istihalatul mustahilat, kalau istilah dalam kitab Kifayatul Awam sebut begitu, istihalatul mustahilat. Ada orang sebut istihalatul mustahil, betul lah. Jadi Melayu jadi istihalatul mustahil. Kalau dalam kitab Kifayatul Awam, kita Arab, sebut istihalatul mustahilat. Ini istilah. Ini istilah, iaitu mustahil atas Tuhan kita yang asa bersifat dengan sifat tu, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Sebagaimana ayat kursi kita baca, wala sinatun wala naum, wala sinatun wala naum, iaitu Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Sebab mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekurangan. Mengantuk, lapar, mengantuk, tidur ni semua dinamakan arad. Semua yang benda adalah arad, dia mendatang. Ada orang mengantuk, mula-mula dia mengantuk, kena Nescafe hilang mengantuk, kan? Kena kopi piau hilang mengantuk, sampai ke subuh tak tidur, begitu. Mana ini adalah benda arad, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan arad baginya, tidak ada arad. Pada Allah berfirman dalam Quran, wala sinatun, maka sinatun wala naum itu ialah adamiyah, tak tidur dan tak mengantuk, kita kata. Maka ini dinamakan salbiyah. Ataupun dalam istilah yang lain yang disebut oleh Syekh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Ummul Barahim, disebut juga sebagai sifat tanzihat ataupun tanzihiyah. Sebagaimana dalam kitab Aqidatul Aqaid yang kita baca di surau Duyung, dia tak sebut salbiyah, dia sebut sifat tanzihiyah. Sama saja, sama ada sifat adamiyah, sifat salbiyah, sifat tanzihiyah, sama aja. Contoh, kita tanzih, bersihkan Allah daripada sifat-sifat kurangan. Seperti kita baca subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa? Maha suci Allah daripada segala sifat-sifat yang sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Maka kita bersihkan, dinamakan juga sifat tanzihiyah ataupun sifat salbiyah. Taklah Allah bersifat dengan sifat kekurangan, maka kita pun menyebut subhanallah, 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 subhana rabbil ala, subhana rabbil ala, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Mana Allah itu maha suci, Allah yang maha agung, maka Allah Subhanahu wa taala bukan benda yang boleh diremeh-remehkan. Taklah Allah itu maha kecil, bukan Allah itu maha lemah, tapi kita sebut subhana rabbil ala, subhana rabbil ala.
Allah lah yang mengatasi segala-galanya, maka dinamakan sifat tanzih, sifat tanzihiyah, ataupun disebut sifat salbiyah. Tak Allah itu bersifat lemah, taklah Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan, tapi Allah ialah bersifat-sifat dengan sifat ketinggian. Kita pun ucapkan waktu rukuk, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Di atas apa yang kita belajar dari ilmu tauhid ini, kita bersihkan bahawa Allah tidak ada bersifat dengan sifat yang tidak layak bagi dia. Maka kita rukuk, dan waktu sujud kita mengaplikasikan ilmu tauhid kita, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Adapun kita ni semua bersifat dengan sifat kekurangan, dan banyak sifat-sifat yang kita ini terpaksa bergantung kepada Allah. Maka yang tinggi, yang apa semua ni bersifat dengan sifat kesempurnaan Allah. Jadi sifat salbiyah, sifat adamiyah, sifat tanzihiyah ni tidaklah terbatas sebagaimana dalam kitab kita ni, maka dia meluas. Apa-apa yang tidak layak bagi Allah, maka kita sebut sifat adamiyah namanya, ataupun sifat salbiyah. Contohnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sebanding bagi Allah Ta'ala oleh sesuatu. Ini juga sifat adamiyah ataupun sifat salbiyah, atau disebut sifat tanzihiyah. Dan apabila kita baca qul huwallahu ahad, ini tuan Syekh kita sebut secara umum, kaedah secara umum. Adapun kita nak bahaskan akan datang sifat-sifat salbiyah seperti qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdahniyah, iaitu ada 5 sifat salbiyah ni. Ini adalah di antara contoh. Di antara contoh. 5 ni kita faham, mana yang lain pun kita faham. 5 kita bukan terbatas kepada 5, tetapi ianya merangkumi banyak lagi. Sebab sifat Allah adalah sifat yang bersifat dengan sifat kamalat. Sifat Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka yang tidak bersifat kesempurnaan adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Begitu. Dan yang ketiga, ini disebut sebagai hal. Nama dia hal. Yang ketiga iaitu segala hal. Apa dia hal itu? Hal ialah wasitah, perantaraan di antara ada dengan tiada. Segala hal iaitu wasitah, perantaraan di antara yang maujud dan yang makdum. Di antara ada dengan tak ada, tetapi sabit ia pada diri. Tapi memang betul ada. Segala sifat iaitu sifat ma'nawiyah. Kerana sifat ma'nawiyah ini dia melazimi sifat ma'ani. Oleh sebab itulah dinamakan hala kaunihi aliman. Keadaan kalimah hal ini kerana ia adalah sifat subutiyah. Sifat ma'ani lah sifat subutiyah. Ulama tauhid menterjemahkan yang lebih tepat iaitu sabit keadaan Allah itu alim. Kalau kita terjemah keadaan Allah itu alim, maka keadaan ini di antara ada dengan tiada, tetapi sungguh ada. Betul faham tak? Dan sebagaimana takrif kita ni, dia di antara keadaan nama pun keadaan, baina-baina dengan ada dan tiada, tetapi sungguh ada. Oleh sebab itu paling mudah kita terjemah sifat maknawiyah ialah sabit keadaan Allah itu alim, kerana dia termasuk sifat subutiyah. Di antara sifat subutiyah ialah wujud dan juga sifat maknawiyah. Oleh sebab itu Syekh kita sendiri sebut, tetapi sabit ia pada diri. Tapi sabit pada diri. Oleh sebab itulah paling mudah subutu kaunihi aliman. Sabit keadaan Allah itu alim. Subutu kaunihi sami'an.
sabitlah keadaan Allah itu mendengar ataupun pendengar, sabitlah bagi Allah itu melihat, contohnya. Maka inilah dinamakan sifat manawiyah. Kalau kita bahaskan di antara ni, benda ni di antara sampai kiamat pun tak faham. Kita pun bahas sifat manawiyah ialah sifat perantaraan dengan ada dan tiada, tapi sungguh ada. Apa ada punya natijah? Tuan-tuan, puan-puan, sifat manawiyah lah sifat perantaraan antara ada dengan tiada, tapi sungguh ada. Tak fahamnya mak? Kita tanya ustaz yang mengajar. Contohnya, sifat manawiyah ni ialah sifat perantaraan di antara ada dengan tiada. Dah tahu apa benda? Tapi sungguh ada. Nampak dia? Takkan pening. Cuba baca ayat dia. Segala hal itu ialah wasitah antara yang maujud dan yang makdum, antara. Tetapi sabit ia pada diri. Nampak dia? Paling mudah ambil ayat ujung. Itu sebab kalau kita mengaji kitab Arab, dia terus sebut sifat manawiyah ialah kalimah hala bermakna sabata. Sebab dia sifat subutiyah, maka sabit keadaan Allah itu pendengar. Mendengar kerana apa? Melazimi sifat ma'ani. Sifat manawiyah adalah melazimi sifat ma'ani. Kerana Allah bersifat dengan sifat sama, maka sabitlah keadaan Allah itu mendengar. Kerana Allah bersifat dengan sifat melihat, maka sabitlah Allah itu melihat. Begitu. Kerana Allah bersifat dengan sifat berkehendak, maka sabitlah keadaan Allah itu berkehendak. Kerana dia melazimi sifat ma'ani. Bila dia lazim, betul lah dia ada. Senang kaedahnya ialah disebut sifat subutiyah gitu. Tak payah hurai di antara pening. Orang yang mengajar pun pening, orang yang mendengar pun lagi pening. Begitu. Tetapi sabit ia pada diri. Nampak ni? Itu dia punya natijah. Umpama sifat wujud di atas perkataan Imam Fakhrul Razi, dan segala sifat manawiyah, sifat wujud, Al-Imam Fakhrul Razi menyebut sifat subutiyah. Adapun Imam Abu Hasan Asy'ari menyebut sifat nafsiyah. Sebut nafsiyah kerana diri zat Allah itulah wujud. Manakala Imam Fakhrul Razi tidak selari dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, dia sebut wujud itu sifat sungguh ada, sabit ada Allah, disebut subutiyah. Dan segala sifat manawiyah, sebagaimana saya sebut tadi, semua sifat subutiyah yang akan disebut akan dia secara detail, lepas ni akan dibahaskan. Jelas kepada kita. Yang pertama tadi kita sebut benda maujud, seperti sifat nafsiyah. Yang kedua benda makdum ataupun sifat adamiyah, iaitu sifat salbiyah ataupun sifat tanzihiyah. Yang ketiga ini sifat subutiyah ataupun boleh sebut sifat haliyah. Setengah kitab sebut sifat haliyah. Di antara kitab yang bahas nama haliyah ni, iaitu kitab yang biasa kita baca dalam negara kita ni, Risalah Tauhid. Risalah Tauhid sebut haliyah. Dan seterusnya lagi. Yang keempat ialah amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni apa benda amrun i'tibari? Definisi amrun i'tibari, ma i'tabarahu al-mu'tabir, yang diambil kira oleh orang yang menilaikannya atau yang mengiktibarkan. Ma i'tabarahu al-mu'tabir syar'an ataupun ma i'tabaru syar'an, sesuatu yang diambil, yang diiktibarkan, diakui oleh syarak, itu dinamakan amrul itibari secara syarak iktiraf. Ada lagi satu amrul itibari tetapi ini direka-reka, namanya amrul itibari intizai atau ikhtirai. Saya bagi contoh dia ni seorang yang kedekut. Semua orang tahu dia kedekut, tapi saya ni kerana nak jack dia lebih-lebih, ataupun sebut bahasa Arab mujamalah, kita nak puji-puji dia, oh seorang yang dermawan,
Seorang yang pemurah, orang kata pemurah apa? Lebih bakhil daripada haji bakhil. Maka iktibar kita sebut dia tu, ini rekaan belaka. Rekaan belaka. Nama dia iktibar ikhtirai, nama dia. Ikhtibar ikhtirai. Tapi kalau orang ini dermawan sungguh, kita pun sebut seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, seorang yang sabar, nama dia. Betul, kita iktibarkan dia ni bersesuaian pada diri, nama dia iktibari. Nama dia iktibari. Apabila kita satu perkara yang kita iktibarkan itu diterima oleh syarak, maka nama dia iktibar syar'i. Saya bagi contoh, kita mengaji ilmu fiqh, kita terkentut sekarang ni, hadas lah, ya hadas, mana benda dia? Nampak? Saya ni berhadas lah. Kita kata, tak nampak pun hadas kau? Memanglah tak nampak, dia kata. Saya ni berhadas. Siapa nampak hadas? Tetapi syarak mengiktirafkan dia berhadas kerana tadi dia buang air kecil. Syarak mengiktiraf, nampak? Tak nampak. Buang air kecil ialah boleh dihukumkan dia berhadas. Buang air besar dia dikirakan berhadas. Tidur tidak tetap tepat punggung, papan punggung, dikirakan berhadas. Nampak? Tak nampak. Tapi kita iktibarkan dia berhadas kerana syarak mengiktirafkan. Ini dinamakan iktibar syar'i. Supaya nak bagi luas, bagi faham. Tapi contohnya, dia tak ada buat apa-apa, kamu ni berhadas, kau ni berhadas. Apa hadas? Kau berhadas sebenarnya. Hadas mengikut ilmu tarikat lain, dia kata. Kita kata hadas apa benda ni? Kita ni tiap-tiap hari kena mandi hadas. Kena mandi ada geng hakikat ni. Tiap-tiap hari mandi hadas. Apa dia mandi hadas ni? Kata ada dua. Ada dua. Ada mandi hadas zahir, ada mandi hadas batin. Ini orang tarikat dia ikhtirai. Iktibar ikhtirai. Kita hukum syarak kerana ada sesuatu melakukan persetubuhan ataupun keluar air mani, ialah wajib mandi hadas. Itu yang diiktiraf oleh syarak. Itu yang diiktiraf oleh syarak. Tapi tiba-tiba hakikat ni, Allah Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, amrun i'tibari. Ada amrun i'tibari yang kita reka-reka tetapi tidak diterima oleh syarak dan akal pun tak boleh terima. Ada yang tidak diterima oleh syarak sebagaimana yang disebutkan tadi. Contohnya ada orang dia tiap-tiap hari dia mandi hadas, sedangkan tak ada berhadas. Dia kata hadas, kita ni nak bersihkan hak diri, tiap-tiap hari kena mandi hadas. Apa hukum kita tak ada berhadas mandi hadas? Bermakna kita bermain-main dengan hukum. Kok ada berhadas? Tak boleh kok. Jadi ajaran yang menyatakan tiap-tiap hari kena mandi hadas, iktibar ini adalah iktibar ikhtirai yang tidak diiktiraf oleh syarak, tak perlu amalkan. Tetapi yang diiktiraf oleh syarak, sebagaimana kalau kita tadi terkentut, kena ambil uduk, kerana iktibarnya dia ni adalah berhadas walaupun tak nampak. Kerana mana benda yang telah kentut menampak sekarang ni memang tak nampak, tapi diiktibarkan, diambil kira, dipardukan, ataupun setengah ulama sebut dipardu takdirkan ianya berhadas disebabkan dia buang air kecil, disebabkan dia keluar angin kentut, kena ambil uduk. Okey, ini iktibar syar'i. Ma i'tabarahu syar'u, suatu yang dipardukan, dipardu takdirkan oleh syarak ataupun diambil kira oleh syarak. Sama balik kita ini amrun i'tibari. Nanti saya huraikan amrun i'tibari berdasarkan sifat ma'nawiyah nanti. Amrun i'tibari ialah barang yang tiada sabit ia pada diri, hanya sabit ia pada zihin. Contohnya kita kata kalau kentut, ada nampak diri, tapi zihin kita, pemikiran kita kata itu berhadas, sama syarak kata itu hadas.
Itu maksud dia. Di sekalian orang yang mu'tabirin, salah Rumi ni, mu'tabarin lain, mu'tabirin, i'tabara ya'tabiru i'tibarun fahuwa mu'tabir, isim fa'il. Isim mu'tabar, isim maf'ul yang diiktibarkan, tak boleh isim maf'ul kita jamakkan. Mu'tabirin iaitu yang orang yang mengiktibarkan, seperti wujud adalah amrun itibari. Kalau kita mengiktibarkan bahawa wujud itu sifat, kita kirakan wujud itu sifat. Sebab kalau Allah itu tidak wujud dari sudut syar'inya, macam mana adanya alam, adanya matahari, perjalanan miko orbit ni, macam mana ada bulan, macam mana ada turunnya hujan, macam mana ada panas, macam mana semua ni. Kalau tidak ada wujud, takkan berlaku benda ni. Iktibar kita ni mesti ada sungguh, yang diterima oleh akal dan syarak menerima, sebagaimana dalil-dalil yang telah dibacakan sebelum ni. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Kalau tidak ada wujud, macam mana pula ada langit dan bumi? Macam mana adanya kita? Macam mana adanya sungai? Macam mana adanya laut? Macam mana kalau kita tanam benih boleh tumbuh pokok ni? Macam mana pula dia boleh keluar buah? Nampak ni? Maka iktibarnya mesti ada, mesti wujud. Kalau tak wujud, takkan berlaku satu kuasa yang boleh menguruskan dan mentadbir sekali ini. Ini iktibar syar'i namanya. Ini dinamakan i'tibari. Memang kita tak nampak sekarang ni, memang tak nampak, tetapi madlul yang ditunjuk itu kita iktibarkan, betul ada. Betul ada. Ini i'tibar nama. Atas perkataan setengah ulama, dan dia bagi contoh pula i'tibar ikhtira'i nama dia, yang direka-reka. Akal tak boleh terima, syarak pun kalau ada pun jarang berlaku lah. Kalau ada pun ini benda pelik lah. Apa dia? Seperti seorang 1000 kepala. Ini iktibar ikhtira'i. Itu sebab ada setengah agama dia punya patung beribu-ribu. Dia iktibar ikhtira'i, Tuhan ni banyak kepala kot. Depan ada kepala, kiri ada kepala, belakang ada kepala. Orang tak boleh tipu dia sebab dia banyak kepala. Contohnya, dia iktibar ikhtira'i, Tuhan ni kena banyak tangan kot. Kat kepala ada tangan, kat depan ada tangan, belakang ada tangan, kaki sepatutnya kaki dia ada tangan juga. Jadi kalau minta dia boleh bagi, orang depan minta dia boleh bagi, orang kat atas minta dia boleh bagi, orang kat bawah pun boleh bagi. Nampak ni? Ini ikhtibar ikhtira'i. Islam menolak semua ni. Ikhtibar ikhtira'i ni reka-reka. Dia reka ikhtibar. Ini kena ada Tuhan ni, ada Tuhan di langit, ada Tuhan di bumi. Ni siapa nak urus yang ada di langit ni? Di ikhtibar ikhtira'i nama dia. Lantaran Allah menjawab, lau kana fihi ma ahlihatun illallah la fasadata. Kalau sekiranya di langit pun ada satu Tuhan, di bawah pun ada satu Tuhan, hancur habis. Maka Allah menolakkan ikhtibar ikhtira'i ini adalah tidak diterima oleh akal dan syarak. Ini ikhtibar nama. Ini nama dia i'tibar. Ada i'tibar syar'i, ada i'tibar ikhtira'i. Itu nama i'tibari. Nama dia yang disebut dalam kitab ini amrun i'tibari. Contoh sifat mana kaunuhu keadaan tadi, ya, kita iktibarkan keadaan itu sungguh ada. Kalau keadaan Allah itu tiada, macam mana Allah nak macam mana makhluk ini boleh meneruskan kehidupan?
keadaan Allah itu berkuasa. Kerana Allah itu berkuasa. Contohnya, kalau keadaan Allah itu tak berkuasa, macam mana keadaan alam ni tersusun dan mengikut peredarannya yang cukup sempurna? Maka kaun-kaun itu amrun iktibari, yang mana iktibarinya sungguh ada, benar-benar berlaku. Oleh sebab itu kita sebut kaun tu subut, iktibar, tapi sungguh ada. Ini amrun iktibari, dengan disaksikan makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua amrun iktibari. Jangan hurai iktibari ada dengan tak ada ni pening orang. Iktibari, benda iktibar. Nah, iktibar ni yang diiktibar oleh syarak, ataupun ianya iktibar yang direka-reka, ataupun saja dicipta-cipta. Itu maksudnya iktibari. Sama balik kita. Maka kaul yang tersebut itu bukanlah kaul Abu Hasan Asy'ari yang muktamad. Ini bukan yang muktamad berdasarkan yang dibahaskan bahawa wujud dulu. Wujud ada dua pembahasan di kalangan ulama tauhid, di antara Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dibahaskan adakah ia sifat nafsiyah ataupun bukan sifat nafsiyah. Telah bahas panjang dah. Senang kita tetap beriman Allah itu wujud sudah. Khilaf-khilaf ulama ni tak payah bahas panjang. Dia tidak wajib bagi kita tahu. Macam ta'alluq tidak wajib bagi kita tahu. Ini ta'alluq suluhi qadim tanjizi hadis lama penih hadis-hadis. Ku tahu hadas tahu, hadis tak tahu. Hadis-hadis Nabi ke? Tak ada. Ta'alluq ini tidak wajib kita tahu. Tetapi wajib kita beriman Allah bersifat dengan sifat ma'ani itu. Kita tahu Allah bersifat dengan sifat manawiyah, okey. Sifat dengan sifat salbiyah, sifat nafsiyah, cukuplah. Adapun ta'alluq ni tidak wajib kita tahu. Oleh sebab itu di dalam kitab Pati Faridah Faraid menyebut bahawa mengetahui ta'alluq itu bukan perkara yang wajib. Dia tak wajib. Hanya nak perbagaikan, nak lebih jelas diuraikan bab ta'alluq. Itu sebab tuan Syekh kita ni ta'alluq dia bahas ujung sekali. Dia bahas bab ujung kerana dia tak mau peningkan kepala. Kalau masuk juga bab ta'alluq ni, habis pening kita. Balik ni satu abuk pun tak tahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Sama balik kita. Dan ada pun qaulnya Imam Abu Hasan Asy'ari, maka iaitu bahawasanya segala sesuatu itu tiga bahagi je. Dia ambil tiga, tidak masuk amrun itibari. Yang pertama segala yang maujud, dia masuk amrun itibari tetapi tidak masuk. Dia ada empat tadi: maujud, ma'dum, kemudian haliyah kan? Haliyah sebab Abu Hasan Asy'ari tidak ada sifat ma'nawiyah. Abu Hasan Asy'ari tidak ada sifat ma'nawiyah, tetapi Abu Mansur Al-Maturidi tambah sifat ma'nawiyah. Di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari 13 sifat saja. Dia 13 sifat saja. Sama ada kita nak ikut cara Imam Abu Hasan Asy'ari pun betul. Siapa nak mempertambahkan lagi sebagaimana Abu Mansur Maturidi, jadi 20. Ada masuk sifat manawiyah, dua-dua betul. Justru itu Syekh Al-Imam Sanusi menggabungkan dua aliran, dimuatkan dalam kitab Ummul Barahim. Di situlah ada nafsiyah, di situlah ada salbiyah, situlah ada ma'ani, dan situlah juga ada manawiyah. Gabungan dua aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua-dua ahli sunnah. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari tiga saja. Pertama segala yang maujud, yang kedua segala yang ma'dum, yang ketiga segala amrun iktibari. Maka sifat wujud dan segala sifat manawiyah atas kaul daripada segala amrun itibari juga. Dia kata dia gabungkan manawiyah ni amrun itibari, kalimah kaun itu. Kaun tu dia kata itu adalah intibah amrun itibari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka hafazlah olehmu wahai talib. Apalah empat perkara ni: maujud, ma'dum, hal, amrun i'tibariyun. Ataupun maujud,
kemudian ma'dum, dan yang ketiga amrun i'tibariyun, tak masuk hal. Pun betul juga. Hafalah ada Tok Syekh kita, akan segala barang yang tersebut itu ataupun segala perkara yang tersebut itu. Barang tu boleh mana perkara, perkara. Qidam. Kemudian kita masuk qidam. Qidam ni adalah sifat salbiyah. Kenapa susunan kitab tauhid ni dia mulakan, dia sebut selepas wujud dia akan bahas salbiyah dulu. Salbiyah. Sebagaimana yang kita telah ketahui tadi, salbiyah ni boleh disebut juga tanzihiyah. Tanzih, bersih. Maknanya mula-mula kita kena bersihkan dulu. Bersihkan daripada segala sifat-sifat Allah yang tidak layak bagi dia. Begitu juga orang yang membaca ni, bersihkan juga diri daripada segala bentuk syirik dan sifat-sifat yang tidak baik bagi dia. Selepas sifat salbiyah akan dibahas sifat ma'ani. Sifat ma'ani disebut sifat tahliyah. Sifat salbiyah dinamakan takhliyah. Dalam ilmu tasawuf disebut takhliyah, khali, kosongkan. Kemudian sifat ma'ani tahliyah, dihiasi, dicantikkan. Takhliyah, kemudian tahliyah. Kalau dah tahliyah, barulah cukup sempurna, berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka sifat manawiyah tu keadaannya akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Setelah ianya sempurna dari sudut tahliyah, jadi dia akan akhlak yang comel lah, akhlak yang baik. Itu sebabnya susunan kitab tauhid Asy'ariyah ini ia mulakan dengan sifat salbiyah, supaya setiap yang menuntut ilmu tauhid ini dia akan bersihkan diri daripada sifat-sifat ataupun daripada syirik, kufur, sifat yang tak baik ni kena bersih juga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan sifat kekurangan tadi, kita kena buang juga. Barulah nanti sifat ma'ani baru kita hiaskan dengan sifat-sifat yang baik dan sifat yang dipuji oleh Allah. Kerana kita beriman Allah itu Allah la qudrah, Allah la iradah, Allah la sama, Allah la basar. Ini mencantikkan kita ni. Setiap kali kita nak buat, terpandang Allah. Setiap kali kita nak cakap, Allah dengar. Nampak ni? Cantik dia. Dan seterusnya, keadaan dia sentiasa akan jadi baik bagi insan yang beriman kepada Allah. Ini dihuraikan oleh ulama tauhid kenapa sifat salbiyah didahulukan daripada sifat ma'ani. Maka rangkaian antara ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf tidak boleh dipisahkan. Bagi mereka yang mempelajari ilmu tasawuf, dia mesti ada ilmu tauhid. Kalau dia tidak ada ilmu tauhid tapi dia tidak ada ilmu tasawuf, pun ia akan compa dalam keadaan yang lompong, kerana tidak ada kesempurnaan penghujungnya. Tak ada kesempurnaan penghujungnya. Tauhid tasawuf dia tak ada kesempurnaan bagi dia. Ini yang dibahaskan oleh para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qidam. Qidam ni tak sempat hari ni. Panjang cerita bab qidam. Qidam ada dinamakan qidam, ini dibahaskan oleh ulama. Tauhid kita terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua bab qidam ni. Ada qidam dinamakan al-qidamuz zamani, ada qidam dinamakan qidam al-idafi, iaitu qidam. Qidam ini ada qidam yang memberi maksud qidam zamani. Qidam zamani ini qadim, mana lama. Kita kata masjid Tengkiranya di antara masjid yang tertua, masjid lama. Macam mana kita nak nisbahkan dia tu lama? Ini nama dia qidam zamani. Kereta saya ini dah lama dah Ustaz. Tempoh mana dalam bahasa Arab dinamakan qidam? Haza qadim, ini dah lama.
Contohnya hazi sayyaratu qadimatun, kereta ni dah lama. Tempoh kidam zamani ni berapa? Dalam bahasa Arab, kidam zamani tempoh melebihi 1 tahun. Melebihi 1 tahun mana dinamakan lama dalam bahasa Arab. Yang kedua dinamakan qidam idafi. Ada qidam idafi. Benar. Qidam idafi. Maka qidam idafi contohnya bapa lebih tua daripada anak. Nah, maka tuanya, kidamnya bapa ini adalah idafi, sebagai tambahan, kerana ada anak dia tua lah. Anak ini kan lebih tua daripada cucu. Nampak ni? Nama ni qidam idafi. Dan di sana ada lagi pembahasan dinamakan qidam, yang dinamakan qidamul khas. Panjang lagi pembahasan tentang bab qidam ni. Ada dinamakan qadimul azali, ada dinamakan qadim khas bil wujudi, ada qadim dinamakan qadimul idafi, lagi satu qadimul zamani. 4 pembahasan ni kita akan bahas berkaitan tentang sifat Allah, iaitu qidam. Barulah kita jelas. Nanti ada orang kata, kenapa kita sebut qidam, sedangkan dalam hadis tidak sebut Allah itu qidam. Yang ada dalam nama Allah ialah huwal awwalu. Huwal awwalu, tak ada qidam. Dia kata ulama Asy'ariyah ni mereka sifat iaitu qidam, sedangkan dalam asmaullah husna huwal awwalu, ayat Quran huwal awwalu. Ini yang saya nak perjelaskan. Ada qidam dinama qidam zamani, ada qidam dinama qidam idafi, ada dinama qidam azali, dan ada dinama qidamul khas al-wujudi. 4 perkara ni kalau kita faham, barulah kita boleh menolak segala syubhat dan juga segala apa yang diutarakan oleh orang yang tidak bersetuju dengan pandangan Al-Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu an. Mudah-mudahan pertemuan kita ni diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Tahassanna bihisnikal mani' wa ihtamayna biruknikal syadid. Faqina wa auladana wa usratana wa zurriyatina wa buyutana wa ahbabana min syarri kulli dhi syarr. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Faqina wa auladana wa usratana bilutfika wa birahmatika min kulli su'in zahirin wa khafiyin anta alimun bihi wa anta qadirun alaih. Ya Allah, ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.